Okey, alhamdulillah jelas ya. Okey, sedikit penerangan tentang webinar series ODL ni. Okey, ini adalah anjuran collaborative group CG ODL, Open Distance Learning. Okey, yang bernaung di bawah unit CIDL, iaitu Center for Innovative Delivery and Learning Development, UiTM Shah Alam. Okay, right. Untuk sesi petang ni, saya perkenalkan speaker kita, iaitu Puan Siti Rozana Ismail. Okay, beliau adalah pensyarah kanan di UiTM Tapah Perak. Okay, selain daripada itu, kalau dah biasa dengan Puan Siti ni, beliau juga merupakan pengerusi Hub for Innovative Teaching and Learning UiTM Perak. Okay, banyak pengalaman Puan Siti ni. So hari ni kita serap lah orang kata apa, sebanyak ilmu daripada Puan Siti tentang Google Classroom ni. Okay, right. Sebelum kita mulakan kita punya sesi webinar ini, ada beberapa pengumuman yang ingin saya buat. Okay, yang pertama tentang questions and answer session. Okay, bagi mereka yang mengikuti sesi webinar ini secara live streaming. Okay, anda boleh scan QR code yang dipaparkan. Puan Lina, tolong paparkan QR code. Okay, QR code untuk question and answer. Okay, ataupun boleh type soalan anda di form yang disediakan melalui pautan https kaitainiurl.com/odlseries. Okay, itu yang kaedah pertama. Okay, bagi yang berada dalam grup ni bolehlah bertanya melalui ruangan chat room yang disediakan. Okay, ataupun sebagaimana yang telah maklumkan oleh puan speaker kita, okay, untuk download Mentimeter, itu pun untuk digunakan dalam sesi question and answer nanti. Okay, itu yang pertama. Yang kedua, link untuk attendance, okay, akan diberikan setelah speaker kita atau penceramah kita tamat memberikan taklimat, okay, ataupun tamat memberikan penerangan tentang tajuk webinar kita. Okay, kalau kata contohnya Puan Siti tamat pada pukul 4, so lepas tu pukul 4 baru kita akan berikan link untuk attendance. Okay, right. Yang kedua. Yang ketiga berkaitan dengan slides dan juga link video. Okay, itu pun kita akan berikan kemudian, okay, melalui email yang disertakan di dalam attendance form nanti. Okay, so pastikan anda beri email yang boleh digunakan lah, sebab kita akan email dia punya link video dan juga slides, okay, melalui pada email tersebut. Okay, right. Itu 3 makluman, okay, daripada pihak penganjur. Okay, kalau ada persoalan lagi bolehlah bertanya di chat room. Bagi yang bertanya di bagi yang bertanya melalui borang Q&A ni, okay, saya akan bacakan, okay, soalan, okay, kepada puan speaker. Okay, nanti puan speaker akan jawab. Okay, right. So tanpa melengahkan masa, okay, saya persilakan Puan Siti Rozana untuk meneruskan sesi webinar kita dengan tajuk Annotation Tools in Google Classroom. Okay, silakan. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dan selamat petang semua. Terima kasih kerana ramai-ramai join untuk bengkel kita ataupun online learning ataupun online training kita pada hari ini. Okay, saya Siti Rozani Ismail, saya dari Fakulti Sains Komputer dan Matematik Jabatan Sains Komputer UiTM Cawangan Perak, kampus Tapah. Ya, panggil Siti je. Okay, hari ini kita santai-santai aja. Okay, Siti just nak share my best practice. I just want to share and also a simple things sahaja, tak ada complicated sangat supaya mudah untuk semua nak gunalah, ya. Okay. Alright. Okay, hari ni saya akan sebelum ni, sebelum saya mulakan, saya just nak tahulah daripada participant semua, pernah tak my tajuk lebih kepada annotation tool in Google Classroom.
So memang frankly speaking memang saya menggunakan Google Classroom. Sebenarnya saya gunakan Google Classroom 2 tahun yang lepas sebenarnya. Okay, sebab saya suka Google Classroom dan kemudian alhamdulillah UiTM pun dah subscribe G Suite. There are lots more extension yang kita boleh pakai dalam Google Classroom. Alhamdulillah. So hari ni Siti nak share a few tools that we can use it. Okay, yang mudah, tak perlu ada installation pada PC atau laptop masing-masing. Okay, mudah sahaja dan kita boleh guna. Okay, alright. So before that, boleh tak minta semua, tadi kan Siti dah minta sharekan ataupun install Mentimeter. Okay, so sekarang ni Siti nak minta boleh tak join Mentimeter ni. Sekejap saya present. Boleh dengar ya semua suara saya? Okay. Saya tak ada guna echo ni tau. Ini memang suara real. Mungkin ada yang dah pernah kenal saya ke sebelum ni, pernah attend training ke dekat ILD ke, bukan saya selalu buat training kat situ. Kan? Alright. Ya, InsyaAllah 15 hingga 16 Julai ada gamification and game based learning, akan ada online training anjuran ILD. InsyaAllah saya akan online juga. Alright, so saya minta semua untuk please okay. Nampak tak skrin? Boleh nampak tak skrin saya? Tak nampak sih, tak nampak. Lama Irni, tadi kita dah test dah. Itulah. Sekejap, tak tolong Lina. I dah test entire screen. Boleh nampak tak sekarang? Sekejap ya, slow sikit. Boleh ke? Okay, sekejap. Tak keluar lagi skrin dia. Okay, yes, mudah. Ada yang respon dah nampak. Okay, minta saya nak Okay, dah. Saya nak tahu feedback sikit daripada participant. Adakah anda menggunakan Google Classroom dalam ODL anda? Okay, so boleh tak join dan masukkan kod ni, dah jawab ya atau tidak. Okay, jawab ya atau tidak aja. Kod dia kat sini ya, saya paste kat dalam chat ni ya. 2771119. Okay. Okay. 2771119. Oh, kalau ni tengok kat sini, ya dengan tidak, ya tidak. So nampak tidak lagi besar daripada ya ni. Bermaksud dekat sini nampaknya ramai yang tak guna Google Classroom. So maksudnya saya perlu introduce dulu Google Classroom ya, then baru kita akan pergi ke annotation tool. So I can see that the balance of ya tidak here. Tidak, ya dengan tidak, yes. Okay. Tapi tidak tu makin besar kat situ. Okay. Word cloud. Ini kita namakan word cloud Tidak ramai ni. Ada 67 tengah participate ni. Okay, ramai-ramai. Okay, yang streaming pun boleh join. Untuk masukkan kod dalam Mentimeter 2771119. Okay. Ya, 2 tahun. Dah ada dah 2 tahun juga. Sama macam saya dah guna 2 tahun. That's good. Lalu tak payah dah nak join training hari ni lah sebenarnya. Dah terror lah tu. Okay. Alright, kita tunggu lagi. Kita ada 251 full house
Tadi pukul 2.30 saya masuk pun dah ada 150 orang dah join. So ini dah full 251 including organizer, the host. So saya nak tunggu lagi lah. Siti. Siti. Ya, ya. Tolong explain tentang Mentimeter. Ada yang tak dapat masuk. Oh, okay. Alright. Yang tak biasa. Untuk yang tak biasa, Mentimeter boleh pergi ke, tak ada apps pun tak apa. Saya bagi kat dalam ni dalam chat Klik dekat sini Klik dekat link ni Mentimeter, kemudian masukkan kod ni. Okay. Contoh saya pergi kat sini. Kemudian dekat kod ni masukkan 277119 ni. Betul kan? 277119 ya. Just submit saja kat sini, nanti ada nampak soalan dan just jawab yes or no. Ya. Okay, now nampak yes tu dah banyak. Ya, tidak, no. Tidak dengan ya ni sama banyak ni. Alright. Okay, no matter what, walaupun kita gunakan Google Classroom, and remember UFuture is our official LMS. Okay. So kita still lagi link dengan UFuture. Kita masih lagi access UFuture untuk nak kenal wajah student kita kan. Dalam UFuture kita boleh access dia orang punya metric card punya wajah. Okay. Yang kita view member. So, okay. Yes ni makin besar je. Ramai yang dah tahu ni. But it's okay. Balance je ni saya tengok. See the word cloud ni tengah running. Ya, but ada yang nak tanya. Oh, tidak sepenuhnya. Okay, boleh. Ada yang nak tanya, boleh tanya. Okay. Since 2018, oh that's good. Okay. Ya, 1 tahun. Okay. Ni dah expert Google Classroom ni. Yes. Lagi. 188 tu. Okay, 192 dah participate. Okay. Menarik hari ni. Tidak sepenuhnya. Alright. So, saya tunggu sampai 200. Alhamdulillah. Jadi saya tak banyaklah saya sentuhkan juga pasal Google, sebab because ada yang tidak ini. Jadi saya akan explain sikit pasal Google Classroom dan kemudian baru kita go to the annotation tu. Ya. Tidak ni masih besar sikit. Okay, banyak ni yang tidak ni. Alright. Kena promote sikit Google Classroom pas ni. Kena tunjuk sikit. Hari ni kita promote Google Classroom sekali lagi. Aisyah maaf faham. Tak apa. Option. Yes, option. Okay, that's why tadi kan ni saya cakap kita apa-apa pun UFuture is our official LMS. Betul. Okay. Since UFuture pun banyak dah tu sekarang kita dah boleh integrate, dah boleh link dengan UFuture sebenarnya. Macam semalam Microsoft Teams, Dr. Zainuddin ada tunjuk macam mana kita nak integrate. Boleh. UFuture dalam Microsoft Teams. So macam Microsoft Teams. In fact, maksudnya kalau pakai Google Classroom ni pun kita boleh linkkan, kita boleh link kepada UFuture. Boleh. Untuk dapatkan kredit sebagai online kan. Boleh add. Okay, Alhamdulillah. Okay, terima kasih atas semua penyertaan jawapan yang macam-macam ni. Ada yang tak pernah guna pun. Okay. Alright, Siti akan share. Kita introduce dulu Google Classroom to all. To those yang dah guna boleh tanya kalau nak tanya ataupun boleh refresh lah kot ya. Okay, alright. So, saya akan pergi ke my Google Classroom. Okay, untuk Google Classroom, this is saya punya Google Classroom. This is the class. Boleh ya saya terus ke Google Classroom dulu ya? Kalau saya laju bagi tahu tau. Saya ni laju sikit. Okay.
Okay, saya go to my Google Classroom. Okay, why kita guna Google Classroom? Sebab satu, you don't worry about the student punya participation later because setiap student dia memang akan ada Google account ataupun dia punya Gmail address dia. So sangat mudah untuk kita allow the student to join as simple as kita share sahaja the class code. Okay, so how to once kita dah ada you punya Google account. Okay, so Google Classroom ni nak kena register lain ke? Tak payah. So once kita dah ada Google account, kita boleh add Google Classroom dekat dalam kita punya Google Apps. So dia ada Google, di dalam Google. So since alhamdulillah UiTM sudah subscribe G Suite. So G Suite ni dia ada banyak features lain yang kita boleh gunakan untuk pembelajaran kita lah online learning ya. So kita boleh tambah baik lah. Okay. Dan so bila you dah ada Google account, so bila you join saja Google account ni, you akan dapat Classroom kat dalam ni. Kat dalam Google Apps. You just click Classroom and you akan dapat interface ni lah. Okay. So untuk interface ni, so kita boleh lihat lah Google Classroom interface. Okay, you akan dapat list of classes yang macam saya dah ada memang ODL ni saya buat Google Classrooms and you can get the list of classes on your left. Kat sini pun boleh ada juga ya, boleh dapat, boleh link kiri atau kanan. So then you create, ada satu plus button kat atas ni. Okay. So kita pun sebenarnya kita bukan, we are a teacher lah, kita memang teacher yang create the class. But kita juga adalah, we can also be a student to join other classes. So that's why lah kat tanda plus ni is either you create class ataupun you join class. Okay, so create class and join class. So sekarang ni kita nak create class. Simple saja, you just create the class kat sini. Okay, so nampak. Okay, dan kita akan take je lah yang ni and continue. Okay. Kemudian masukkan nama kelas. Okay, contohnya hari ni kita ada annotation tool. Okay, section online, training, subject, online, training, and then room online. Tak apalah, apa pun ODL. Okay, then kita create. Okay, once kita dah create the class, kita akan dapatlah the shortcut ataupun the ada image kat sini yang akan go to here. Right, so kita dah start. Okay, now kita dah ada satu kelas. You can select the theme. Okay, default dia akan buat theme, or you can select any theme you like untuk graphic design sajalah ya. Dan yang ini, macam mana kita nak bagi student join? As simple as kita display the code. So kalau tuan-puan ada Google account sekarang, bolehlah join kelas saya, ambil kod ni, join saja kelas. So nanti kita akan nampak senarai student tu di bawah people, bawah student ni kita akan nampak. Okay, bolehlah cuba. So kita akan, dan yang bestnya dalam macam saya, I'm teaching programming. Okay, so saya ada kawan-kawan yang teaching kami, yalah kalau bukan ODL kelas, kita nak kena pergi kelas asing-asing kan. So waktu ODL ni, kita orang buat team teaching. So kami ada satu sahaja online, kita ada satu sahaja kelas dalam Google Classroom dan saya add kawan-kawan saya yang mengajar subjek yang sama and then kami poolkan semua student, the whole student dekat dalam kelas ni tau. Jadinya kalau kita physical kelas yang conventional kelas yang normal tu, okay, I ambil group A, B, my friend ambil C, D and so on. So here, yang bagusnya bila kita buat Google Classroom ni, so student tu kita combine semua group kat dalam ni. Dah ada student yang join. Okay, thank you for joining. Okay, so nanti student akan penuh dan kita juga boleh add. Okay, kawan
bagi email address kawan kita saja join. So dia akan collaborate sekali lah. Okay, jadinya dalam satu kelas ni dah ada 3 lecturer. So kita boleh pecahkan subjek. Contohnya syllabus kita, okay, you mengajar first chapter 1 until chapter 3. Okay, I akan ambil take over tengah. And you yang ketiga, my friend yang ketiga akan ambil chapters yang seterusnya. So here, the student akan dapat 3 lecturer pada satu masa during dia orang punya ODL time. Itu sebenarnya memberikan impact yang very good to the student. And kalau lecturer, bila kita ada 3 lecturer dan student, whoever yang sempat lah boleh respond to student. Walaupun tu bukan student ni pun kan, tapi kita dah pool dalam satu kelas. Boleh ya? Itu salah satu yang saya suka lah Google Classroom ni. So we can, so here, balik kepada stream, okay. Siapa yang nak join boleh join. Boleh join kalau nak rasa macam student nampak macam mana kan. Okay. Lagi kan saya nak buat annotation tu. Saya nak feel macam mana student dapat apa yang kita marking tu kan. Boleh tak? Boleh join. Dah join. Kita dah marking. Saya letakkan kod kat sini ya. Okay. Alright, saya balik ke Okay, right. So here untuk stream ni, this is where you make announcement lah sebenarnya. Tapi kadang-kadang bila kita letak classwork pun, the announcement will automatically appear here. Ya, ataupun kita memang nak buat kelas. Dan lagi satu Google Classroom yang saya suka adalah, katakanlah saya ada 2 kelas yang sama. Okay, saya buat different classes. So I can post assignment ataupun notes sekali sahaja, but I boleh assign to different classes. Ya, so kita boleh multiple assign to different classes. So dia blast sekali semua. So kita tak payah nak type satu kelas nak kena type pula kan. Yang ini tak, dalam classwork we can do that. Okay, so apa stream ni, whatever we can see the student respond juga dekat sini. And then dekat classwork, okay, this is where kita boleh create classwork ni. Sekejap lagi saya nak tunjuk macam mana you use the annotation tool. Okay, dan ke satu, ingat saya nak kena set mindset semua ni. Annotation tool yang ada dekat online, yang available dekat online, dia bukan untuk checking tool tau. Dia bukan untuk tujuan marking. Annotation tool adalah untuk tujuan kita nak highlight content, untuk engage our student tau. Kita bukan untuk tujuan marking. Ya, tapi kalau kita nak buat untuk tujuan marking, yes, but we cannot control student punya access. Okay, sekejap lagi kenapa saya cakap macam tu, saya akan share. Okay, saya akan Puan Siti. Ya. Maaf, tu apa kod untuk Google Classroom tu tak valid? Oh, tak valid? Kejap. Tak valid. Ini dia kan? Ni Ya, tapi dah masuk tak valid. Yang tu I ke L ke apa tu? L. Betul. 7P. Tak, dia kata tak valid. Tak valid. Ya. Sebab dia case sensitive ya. Tapi ni ada, sekejap ya, people. Dah ramai masuk dah ni. Itulah. Dah ramai yang komen tak valid. Oh, tak valid. Sepatutnya valid. Tengoklah L ke I. Sekejap. Yang mana yang berjaya masuk tadi? L kan? Klik tanda plus ke atas tu ya, untuk join. L kan? Sepatutnya valid. Ramai dah join ni ha? Dah ramai join. Sepatutnya valid. Okay. Alright. Okay, Google Classroom. Boleh saya proceed? Can I proceed?
proceed. Okay. Boleh proceed. Okay. Alright. Now, classwork. Okay, this is where you assign assignment or question to your student. Okay, kita ada simple aja. Kalau kita tengok Google Classroom, dia punya graphical user interface ataupun GUI dia, interface design dia sangat simple and mudah untuk kita guna. Even though you buat self-explore pun, boleh. Okay, mudah aja. Jadinya, stream tadi as I said, this is where you make announcement to your student. Oh, okay. Boleh guna, yes, ada Puan Ernie dah ada orang tanya soalan tau. Sangat cepatlah, I punya participant very good. Boleh guna account personal ataupun, yes, account personal boleh. Now I'm using my personal account. Puan Siti tengok dekat chat room lagi banyak soalan. Chat room lagi banyak soalan. Sebab saya tak boleh, saya Ernie. Tak apa. Saya akan assist Puan Siti lepas ni untuk jawab soalan. Yang mana saya tak sempat stop me and ask me. Bacakan soalan kat saya. Boleh. Okay, now perlu guna Google account personal? Ya, boleh guna account personal. Sebab itulah saya dah pakai 2 tahun lepas. Jadinya saya tak ada lagi UiTM tak convert ke Gmail lagi waktu tu kan. Tapi kita masih lagi boleh guna. Boleh. Okay. Okay, patutlah tak boleh buka guna. Betul. Oh, betul. Tadi semua pakai guna Gmail UiTM Boleh je. Okay. Alright. Okay, now we go back to classwork. Okay. Okay, dalam classwork, this is where kita create assignment to our student. When you click the create button kat sini, okay, akan ada assignment, quiz assignment, question, material. Biasanya saya akan buat contoh lah ya, kalau pergi ke saya punya degree student saya. Okay, so ini student degree saya mengajar web programming ya. So this is all the, kita kena organize our content supaya student tak lost. This is very important. Kita kena betul-betul, that is why saya akan betul-betul letakkan topik and biasanya I go weekly. Week by week. Ini contoh saya lah, my practice. So to those yang rasa macam lebih baik, ada yang lebih baik lagi, boleh share, kita boleh share kat dalam ni dan kita boleh sama-sama guna. Okay? Alright. So untuk classwork for example, you can see saya organisekan my content. Saya tak poolkan semua konten-konten saya ni atau all the material including the assignment dalam satu tajuk. Saya akan organize into topic. Okay, ini yang kita namakan topik. Contoh, individual project 10%, final project submission. Okay, so we highlight the student. Kita tak nak student loss. And bila kita create, we can move, kita boleh susun. Okay, yang mana kita nak student pay the attention tu kita letak dulu first. Okay, dan kita boleh organize the content. Okay, now back to my tadi, kelas kita tadi. Okay, now kita create material for example. Okay, create material. So remember, create means you can assign material, you can assign assignment, and you can also assign quiz. Okay, quiz ni di link dengan Google Form tau. Kita boleh buat quiz guna Google Form. Ya, boleh. Okay, tapi yang tu kena ada online training yang lain sebab nak buat Google Form ni panjang agak cerita dia. Okay, dan kita boleh letakkan soalan juga kat sini. Okay. So student can reply to each other. So kita nak nampak participation student, kita boleh letak satu soalan. You can see the thread of student participation replying the answer ataupun dia akan post answer. Okay, right. So here kita boleh create material. Contohlah saya create material dekat sini annotation. Right, so ini optional lah, description. So add ni means you can add, if you have your file dekat dalam your Google Drive,
you can share dekat sini terus. Okay, cari je dalam Google Drive. Or you have the link, the website link. Okay, you can share dekat dalam ni juga. Ataupun you ada file, document file, you can upload daripada PC, daripada laptop masing-masing, browse and then you upload. Okay, dan you can also add YouTube. Okay, YouTube. So YouTube simple sahaja, tak payah nak gaduh-gaduh pergi YouTube cari ya, tak perlu. Kita boleh mudah aja, kita boleh terus saja cari dekat sini. Okay, dekat dalam ni. Okay, contoh kita akan cari UiTM apa ke kan, ataupun Open Equate. Saya having problem with my keyboard saya problem. Apalah. Sama-sama itu Puan Siti. Apa betul kena pakai untuk join kena guna email personal? Kalau pakai email UiTM dia tak dapat join. Saya rasa sebab dia detect itu pensyarah kot. Mungkin kot. Kan. Contohlah. So yang ini UiTM. Contohnya kita terus search saja YouTube dekat dalam ni. Tak perlu nak pergi ke YouTube web kita dan kita select saja yang mana yang kita nak add untuk student. Untuk student kita just simply add sahaja. Okay. Dan klik add, nanti student akan nampak kat sini dan kita here yang belah kanan ni all student. Adakah you nak assign to all student or particular student sahaja? So by default dia akan assign to all student. The annotation tool ini yang saya suka ni. Once you buat satu posting ataupun you upload satu material, you can assign the same thing to different classes tau. So mudahlah, kita tak payahlah nak buat 2-3 kali kan. Jadi kita, contohlah saya ada ni dengan satu lagi kami, saya nak assign to both classes this material. So I just simply assign to 2 classes and the important thing kat sini to me lah, I rasa sangat important because kita kena organize our content so that student tak lost. Student tahu what to do. Student masuk dalam Google Classroom, they know which one yang dia kena buat, which one you kena pay attention because kita dah organize into topic. Jadi kita create topik. Okay. Topik contohnya saya kata YouTube video. Right. So this is the one. Okay. Posting takes time. So student-student yang masuk kelas saya ni bolehlah tengok. Okay, nampak tak? So this is the topic, this is the content. And remember just now saya ada letakkan, saya tick juga dekat kelas saya yang lagi satu which is kami kelas tadi. So yang classwork ini juga akan nampaklah YouTube. Nampak tak? Dia akan ada juga. Okay? So mudah tak? Mudah kan kalau kita gunakan. So I can simply switch to my main class just now. Okay. Hope kelas ni kekal untuk tempat bertanya. InsyaAllah. Okay. Alright. So kita ada. So boleh nampak tak yang mana peserta yang dah join tadi, boleh nampak tak my video yang saya dah post tadi? Boleh kan? Boleh nampak kan? Okay. Okay, ada soalan Kalau kita buat schedule assessment quiz untuk bahagian classwork, adakah student dapat lihat soalan quiz dan test sebelum schedule? Tak boleh. Tak boleh. Okay. Macam nak link quiz di Google Form. Okay. Okay, yang ini kalau schedule assessment siapa yang pernah buat? Saya tak pernah buat lah. Yang ni pernah buat tak? Tak pernah ni. Tak pernah. Itulah. Tak tahu siapa yang pernah buat. Boleh share kot kat sini. Quiz. Okay, nak share, nak buat quiz Google Form ni. Kena buat form tu dulu. Nanti dapatkan get shareable link tu. Baru kita share. Puan Alina pernah buat ya? Nampak tak kalau sebelum the schedule date tu sampai? Kan secara logiknya dia takkan nampak. Pasal ni kata pernah buat.
student takkan nampak sampai time yang kita dah assign tu. Oh, itu tujuannya schedule tau. Betul. Yes, logik. Kalau saya lah logik codingnya, logik programmingnya hanya aktif ketika if the schedule time yang set by the user, then the user can see the content. Itu dia punya sudut dia lah kalau logik. Betul ya Ernie? Betul. Siti ada soalan yang sebelum tu. Okay. Once we edited annotated the file, okay, we have not returned the file yet to the students. Okay, my question, can student view my edited file without me returning the file? Maksud dia sedang marking paper tu dia tak return lagi. Student nampak progress lah. Yes. Itu yang saya kata tu. So kita ni bila nak buat annotation tu, remember that the annotation tu is not for the marking purposes sebenarnya, marking or checking purposes. Kita boleh buat. Saya dah test lah dengan student and dengan my friend. Kita ada Cik Nasir kat dalam ni juga. Kita dah test, memang nampak. Because you know why? Sebenarnya saya nak masuk tajuk ni kejap lagi sebenarnya. Okay, saya terus dulu. Kita reserve. Kita reserve dulu. Reserve ya. Okay. And then ada ke soalan ni, yang ni selalu orang kata apa, orang bukan confused macam mana. Do I have to get an electronic pen or the stylus to get the skill? Nak pakai tu nak kena ada stylus tak? Oh, nak pakai apa tu? Nak pakai nak buat annotation tu nak kena guna stylus tak? It depends saja. Okay, sebenarnya untuk jawab yang kita dah pergi ke annotation ni. Okay, sebenarnya stylus pen ni kalau tool tu ada drawing, tahu? Dia ada drawing features, dia ada drawing option. Then baru you boleh guna this. Kalau dia tak ada, tak perlu pun stylus tu. Okay? Okay, bergantung pada keperluan lah stylus ni. Pada keperluan. Normally pensyarah bila dia nak buat marking, dia memanglah nak pen tu. Tapi yang keduanya, adakah you punya laptop touch screen? Adakah you punya laptop ada drawing pad? Ataupun adakah laptop you adalah tablet? Baru kita boleh guna the pen, kan? So kalau laptop adalah laptop biasa, you kena beli drawing pad, okay? Ataupun graphical pad tu. Yang Wacom semua tu kan. Wacom pun mahal dah sekarang. So sekarang dah mahal. Dah online Wacom dah up dah harga dah sekarang mahal. So you can opt to other brand. Okay, next is capaian internet untuk menggunakan Google Classroom, tahap capaian internet. Alamak. Yang ni bergantung kepada internet connection ke yang ni? Okay, macam ni lah. Saya boleh katakan kat sini, kena faham tau, Google Classroom, Google Meet dan ataupun Google Hangout ataupun Zoom ataupun ni, dua dia different tau. Google Classroom sama seperti you guna YouFuture accessing the portal. You are accessing the portal via link, melalui link. Now kita tengah online tau. Online maksudnya synchronous, real time. Ya, ini memang perlukan bandwidth yang tinggi lah. Okay. That is why kita pakai Google Classroom, because kita nak pilih asynchronous punya learning environment. We park everything macam flip learning lah. Kita letak all the content and let the student explore. Then make sure that the content and the guide kat dalam tu, guideline kita bagi dalam tu sangat lengkap lah so that student tak lost. So untuk access Google Classroom sangat mudah, tak perlukan bandwidth yang tinggi, berbeza dengan you buat Google Meet macam ni yang perlukan synchronous live meeting, live learning di sini. Okay. Huion saya beli 100 je. Huion murah sikit tapi dia lagging sikit. Okay. Sebenarnya soalan ni dia minta banding dengan Island ataupun YouFuture. Okay. Tapi sebenarnya orang kata apa, kalau kata saya boleh jawab lah yang ni kan positif. Sebenarnya kalau kata Google Classroom ni adalah cloud based.
Okay, manakala island kita masih lagi server base, sebab tu kalau kata selalu orang kata apa ada masalah untuk access tu, okay, that is a server base. Okay, soon insyaAllah, okay, you future ataupun island ni kita akan port ke dalam cloud base. InsyaAllah masalah island tu akan kita harap akan berkurangan lah lepas ni. Sebab tu kita tak ada masalah waktu kita nak access Google Classroom, because Google Classroom dia cloud. Kalau server base, dia perlukan bila concurrent user terlalu ramai, tu yang jadi kita masalah nak access tu, kan? Tapi not because of the internet access, but again, you kena have a good internet depending on apa content you nak upload, apa content you nak share juga, kan? Kita kena ada good internet access. Boleh ya? Ada lagi soalan? Okay. Ada lagi untuk assessment ni Siti. Okay. Dia kata, salam Puan, saya ingin bertanya macam mana kita nak limitkan masa untuk assessment guna Google Classroom dan student tidak boleh menghantar lagi assessment tersebut jika mereka terlepas due. Ini kerana student masih boleh menghantar assessment walaupun mereka terlepas due dan Google Classroom hanya akan notify kita student late submission. Terima kasih Puan. Okay, Google Classroom tidak dibuat bagi tujuan assessment. Itu kita kena set Dia lebih kepada apa ni, summative formative formative assessment so and even student kalau you realize dia boleh unsubmit balik dia punya submission. Saya dah tangkap beberapa student saya dia unsubmit, dia submit balik hal lain. So kita dapat notification tu lah, jadinya how to control dia boleh control, tapi saya rasa kita boleh control dengan cara kita lock ataupun kita tak boleh juga, sebab masing-masing student accessing the same cloud drive tau, iaitu the classroom punya folder dekat dalam drive tu. Dia boleh send dan dia boleh unsubmit, dia boleh resend. Dia akan dapat, kita cuma dapat late tu lah. Late. We cannot control that lah sebenarnya. Tapi kan saya ada jumpa satu platform, nama dia, saya tak ingat lah, exam. What lah, tak ingat. Tapi I tengah cuba and soon insyaAllah kita boleh buat training on that. Exam tu, even kalau student tu, yes, exam.net. Student tu switch dia punya screen tu to the other screen ataupun dia keluar daripada screen asal yang dia tengah jawab tu, dia akan dapat ada warning kat situ, dia akan dapat. So kita boleh control kat situ lah. Kemudian dia akan punish the student dengan dia jamkan sekejap ataupun dia hold kan supaya budak tu tak boleh jawab, so dia rugi masa lah kat situ. Okay. Satu lagi Edulastic pun boleh juga sebab dia akan lock screen, dia ada features untuk lock screen, jadi student boleh pakai screen tu je. Okay. Kak Akmal kata kita boleh force submit. Boleh force submit, boleh. Okay. Lagi Siti soalan, okay. So does the Google Classroom have ink beautification features? Okay, I struggle to write formula, diagrams and marking assessment. Ni macam kalau kita lukis bulat tu dia akan sharpkan shape tu. Oh macam tu. Kejap lagi lah, saya tahu lah yang ini meet ke tak keperluan Puan. Kejap lagi saya akan demo, ada satu tool yang saya akan share. Tak masuk lagi annotation tool ni. Alright, okay. Okay, so far yang tu dulu, so kita boleh proceed. Okay, saya proceed ya. Saya proceed ke classwork tadi, right? So this is how kita create the video, the tools. Okay, dan now saya nak create assignment dan saya akan assign assignment kepada student-student saya. Okay, right. Enter assignment. Assignment 1. So instruction dia, instruction is either you terus tulis jawapan kat dalam ni ataupun you can attach soalan dekat student. Okay, so kita akan attach soalan dekat student. Contohlah, saya pun tak ada soalan apa nak attach. Okay, saya ambil je lah apa-apa lah ya. Saya punya nota je lah ya. Sekejap.
Contoh lah ya, kelas teacher programming. So saya share ni bila upload. So nanti semua akan nampak tak? Okay. Dan nanti so the point ni kita letaklah point 30. So once dia jawab nanti dia akan. So due date, kita boleh set due date. Hari ni Wednesday. Hari ni Selasa. So maybe habis pukul 5 petang 5 is 13. Dia pakai 24 hours punya format Okay, so and then you add the topic. Again, create the topic. Jangan letakkan semua dekat dalam tu. Create topic, assignment and assign. Nanti student akan nampak lah. Okay. So yang ni lagi saya minta student tak ada just reply ataupun bagi je lah apa-apa. So kat sini kita akan nampak ada 114. Dah ada 114 student saya dah join kelas ni. Allah, ramai ya. Okay, 114 dah masuk dan 114 ni dah terima my assignment. Okay, so I can see student handed in kosong. Okay, belum lagi lah. Tak ada lagi yang submit. Okay, so sekejap lagi kita nak try satu annotation tool ni. Nak tengok siapa yang dah submit, saya akan marking. Kemudian tengoklah apa efek dia. Okay. Siti, kebetulan tunjuk assignment ni ada peserta yang bertanya, can we set rubric in the question? Okay, assignment inside Google Classroom, and if yes, how can we assign rubric into the question or assignment? Okay, saya pun tak pernah set rubric ni. Okay, tapi dia ada satu features. Masa assign tu dia boleh set rubric. Ya, betul. Ni rubric. Okay. Kalau kita dah ada rubrik di dalam sheet, dia sebenarnya import saja. Ataupun kita nak create rubrik kat sini. Okay. So rubrik ni adalah kriteria yang dia kena ada dalam assignment dia. So the kriteria ni kalau meet and then you assign satu point. Okay. And label dia basic ke, application ke, okay, you can add. Dan you boleh tambah lagi kriteria dan seterusnya lah. Katakanlah you letak 30 markah tadi, so berapa point? Katakanlah 5. Okay. Kalau tu negatif. Okay. Tolak. Maksudnya negatif ni point je dekat tolak kalau kriteria-kriteria itu. Kita boleh create ataupun kita boleh tambah. Okay. Dekat dalam ni, use scoring. Ataupun kita boleh add lagi kriteria. Pada siapa yang memang ada rubrik kan, semua ada rubrik kan, presentation, assignment ada rubrik lah. Adalah kan kriteria yang kita nak, so kita boleh add lah dekat sini. Dan kita boleh totalkan markah dekat dalam ni. Okay, untuk rubrik. Dan kita save. Okay. Alright. Next adalah, so once kita dah edit, nak edit tadi senang je lah, pergi ke edit, dia ada dua lah, satu tajuk, satu lagi ni. So you tengok, edit. Okay, edit pada content. Ada soalan ni? Puan Siti, saya tahu kalau student submit the assignment. Susah soalan macam. Ya? Boleh ke pelajar yang lain tengok assignment yang kawan-kawan dia submit? Tak. Tak boleh. Oh, tak boleh. Okay. Tak boleh. Sebab kita assign tu dia je. Berat assignment cikgu ni. Sorry, assignment jauh. Tak apa. Tak tahu nak jawab. Memang bukan untuk dijawab pun. Sekali lagi kan type je apa-apa dalam Word. Sekali lagi upload ya. Untuk jawab ni apa-apa pun. Dah ada dah yang jawab. Two-handed in. Ada 2 orang dah jawab. Okay. Dah ada dah. Tapi tak ada attachment pun. Ada dah ni okay. So ni contoh bila student kita jawab. Okay. Kita boleh nampak. Right. Okay. Contoh lah ya. Okay. Dan kita ada return kat sini. Alright. So apa beza? Nanti kita akan buka the file. Yang ini yang kita akan tunjuk sekejap lagi. Kalau you nampak saya punya Encik Ahmad Syahriman tadi submit. Dia submit rasanya guna
word code. Jadinya bila kita letakkan this features, dia akan automatically akan convert the file into PDF. Okay. So saya stop dulu dekat sini untuk saya terus sebab ini tak sempat dah 3:30. Saya terus ke kami. Boleh ke Puan Erni? And I go. Boleh. Okay, untuk can we set dulu? Okay, tadi saya dah jawab. Sebab ada yang semangat nak tengok untuk annotation ni. Oh, tak sabar. Okay. Tapi sebelum tu kena introduce dulu GC sebab tajuk dia GC integration. Okay. So, we go to my slide. Okay. Slide saya sekejap. Okay. Now, saya explain annotation tool Ingat tau, kita bukannya belajar annotation tool ni for the marking purpose. Yes, boleh dijadikan untuk tujuan marking atau untuk check jawapan student. Tapi saya akan tunjukkan the annotation tool tu as a whole. Okay? Annotation tool are a drawing and text tool used to draw attention to content. So dekat sini saya nak galakkanlah semua yang ada dalam ni. Tak payahlah kalau kita ada nota dalam PDF. Sebenarnya student dia lebih suka kalau kita ada contoh-conteng nota tu sebenarnya. Okay. Nota yang saya bagi dekat yang saya assign tadi tu semua nota conteng-conteng. Nota saya banyak conteng-conteng bagi kat student. Dia suka tahu conteng-conteng tu dan ada student saya print colour-colour. Sebab dia kata suka lah medium colour-colour so dia tak payah nak highlight dan sebagainya. Jadi tujuan saya hari ni kita belajar annotation tool adalah untuk kita draw attention to the content ya. Dan kalau nak guna untuk tujuan marking itu lain. Okay. Boleh digunakan tapi dia ada limitation dia. Okay. Alright. So now this is what we are going to use. Kita nak guna Kami tool. Okay. Kami tool include the ability to add. Any one of you dah pernah guna Kami tool? Ada? Tak ada? Tak pernah? Okay. Sekejap nak tengok sekejap. Dah pernah guna Tak apa sebenarnya. Ramai yang dah pernah guna pun. Dah terror dah pun. Okay, tak pernah. Okay, tak apa. Kita belajar hari ni macam nak guna Kami. Okay, Kami. Kita sebut Kami lah kan. Sebenarnya sebutan yang betul Kami. Okay, Kami. Kami tool include the ability to add text, insert images, shapes, digital signature, voice animation and more. So, and Kami ini you boleh integrate dengan Google Classroom. Okay, kalau tengok Google Classroom tadi akan nampak saya punya auto convert tadi tu. Tu sebab saya ada extension Kami dalam my Google Classroom. Okay, and so this is interesting lah ni nak highlight pada Puan Erni lah kok boleh propose to UiTM since kita dah nak ODL ni dah memang macam on track dah. So why not kita subscribe? So actually Kami tool ini adalah free tau. Kita boleh add the extension for free but there are more features lagi yang lebih bagus untuk kita implement remote learning. Okay, ataupun online. It's not just using for the annotation, share and then kita send to the student and then kita wait for their reply. But kalau yang full plan ni kita boleh real time now. Kita boleh buat remote learning dengan student kita. Okay, we can use Kami saja untuk kita buat remote learning. Okay, platform tu. So lebih interesting. Okay, lebih menarik. So, apa yang saya kat sini, teacher plan ni mahal tau. $99 per year. Berapa lah? Kalau per year, kali berapa sekarang 4? Tak apa 5. Okay lah. Kalau 500. Okay. So, untuk school plan, custom price. So, kat sini lah hopefully we can suggest to UiTM boleh buy for education purposes dalam ni. Sebab
Kemi ni not just for marking or annotation tu, kita boleh jadikan dia sebagai remote learning yang menarik. Okay? Untuk tools pembelajaran ni rasa kita boleh minta pihak ISAPS untuk beli. Selalunya untuk tools pihak ISAPS. Dan kami dalam kan? untuk Kemi Tools ni ada juga untuk dia punya mobile apps. Kalau siapa nak orang kata buat orientation on the go kan, boleh download dia punya mobile apps. Yes. Betul. Betul. Dan ini bagus juga untuk project base kan. Tu kita tengok semua kan, kita boleh kalau kita buka dekat komputer, dekat laptop kita, biasa kita buat annotation apa, nak insert komen dan sebagainya, gunalah review dekat dalam Microsoft Word tu, betul tak? Ataupun PDF annotator. PDF annotator ni pula sekarang ni dia dah bagi 30 trial, 30 days trial version. Lepas tu selepas 30 hari tu dia punya watermark PDF dia besar gila kat atas tu. Jadinya macam alamak, semua dah macam nak go for lebih pada business oriented lah. Untuk sesuatu kita nak macam lah. Sorry lah. Untuk orang kata apa ni, promote untuk esok pula. Yang kalau kata siapa yang nak marking guna PDF ataupun Microsoft Office, kita ada session tu esok. Puan Nuridah akan explain macam mana nak pakai Acrobat Reader untuk buat animation. Okay. Saya tak masuk saya termasuk pula kat dalam. Ini online. Okay. Alright, so Kemi. Now let's go to how to install Kemi in your Google. Okay, in your Google. Saya dah ada dah ni Kemi saya kat sini. Okay, this is my Kemi. Okay, now macam mana nak install Kemi? Okay, now you go to, boleh saya ada soalan lagi tak? Ataupun saya ni dengar je kami orang island sebut. Okay. Okay, guna Kemi untuk marking, syndicate marking boleh. Student nampak ya. Okay. Alright, now we go to ni, nampak tak? Bila kita dah install Kemi dekat dalam you punya Google, dekat Google Chrome ni akan ada ni semua saya punya app dah ni, saya dah install apps. Okay, dan kita akan dapat K kat sini. Okay, so tak apa, dia trial, memang dia kata trial version, cuma dia tak allow specific option atau specific features dia. Yang lain kita boleh pakai, yang basic untuk annotation boleh. Okay, so go to the three dots here on your right top ni, kat atas ni, klik, then go to more tools. Okay, boleh follow and then go to extensions. Okay. There is no extra installation to your laptop, maksudnya tak ada pun, ni cloud based Ni adalah software freeware ataupun cloud based software. So extension, klik extension. So first interface yang you nampak, this is all the extension yang you dah install. The install extension. Yang ni semua dah install tau. Memang kalau kita cari tak jumpa lah. Okay, now untuk first installation ni, make sure that you go to open Chrome. Okay, go kat bawah tadi tu and click open Chrome Store. Then you add Kemi. You search Kemi. And enter. So nanti kat sini akan ada add to Chrome now. Saya ni sebab dah install. So you just click add to Chrome. Nanti you akan dapatkan Kemi icon dekat dalam Google kat atas ni. Ya? Alright. Boleh ya? Boleh nak saya ulang ke? Go to the three dots here. Go to more tools. Go to extensions. Right. And then klik bawah sekali tu, klik open Chrome Web Store. Alright. And then type Kemi. Enter.
Nanti kan, so nanti kita just klik button add to Chrome. Nanti you akan dapat icon tu kat sini. Boleh ya? Okay, saya tunggu install dulu. Sambil tu Siti, satu soalan. Uh-huh. Selalu saya minta student submit assignment through Google Document. Okay, tapi bila di Google Classroom, some of the student submission is missing. Tapi sebenarnya student dah submit bila check di Google Doc. Kenapa boleh jadi macam ni? So submit assignment dekat Google Document, tapi bila check di Google Classroom, some of the assignments tu tak ada. Tapi dalam Google Doc ada. Cuma dia tak appear dalam Google Classroom. Okay, macam mana dia linkkan antara Google Classroom dengan Google Doc tu? Saya rasa Puan Akilah ada dalam ni sebab soalan daripada Puan Akilah Nadia. Sebab Google Doc adalah different software. Google Classroom adalah unless you kena minta student tu set up link dekat dalam tu. Submit tu kena ada link Google Doc dia tu. Puan Siti, selalu memang saya set up link through Google Classroom. So bila saya dah set up, tapi selalu saya dapati bila student submit assignment, mean dia turn in the assignment, some of the attachment tu dia missing. I don't know why that happen. Macam, tapi bila saya check di Google Doc, attachment of the ada. So kenapa, saya tak tahu kenapa macam tu. Maksudnya dalam waktu ni maksudnya waktu ni Puan nampak tak dia punya handed in ni? Handed in tu nampak, but then sometimes attachment tu ditulis missing. Padahal student dah submit. Oh, I see. Saya tak pernah lah pula hadapi problem macam tu. Saya dah a few times lah saya ada problem macam tu sebab bila saya nak access through Classroom, saya nak tengok, nak buat marking ke, saya tak dapat, saya kena pergi pada Google Doc punya responses, so saya buka daripada situ. Okay, so yang ini kan macam kalau you check dekat dalam ni, ini kita nampak individually submission kan? Yes. Kalau kita buka dekat dalam drive dia, drive yang submission tu, sebab drive bila kita create submission sebenarnya dia berada di dalam drive tu tau, drive Google Classroom ni, drive ni submission tu, dan you will notice that apabila student hand in, setiap satu assignment yang dia hantar, nama file adalah nama dan dia adalah automatic akan jadi dalam Google Doc lah. Saya tak pasti Google Doc Puan create folder untuk Google Doc tu. Selalu Google Doc automatic akan create the folder untuk responses. So biasanya bila student saya punya assignment tu missing, saya akan pergi pada Google Doc punya folder. So dari situ saya try to retract lah, dan biasanya memang ada. Cuma dekat Google Classroom dia missing, tak semua student tu dia ada attachment. Maksudnya student dia hantar, dia upload file ke ataupun dia share link? Akan upload file. Saya akan share link Google Doc di Classroom. Dia akan type kat situ lah? Dia akan upload file di Google Doc, but all the links tu saya akan share di Classroom. Oh, I see. Saya tak faham. Oh, all the link to the every single student tu ke? Yeah, but I will share in the Classroom lah. I akan create assignment and I share the link. So and then student submit kat situ? Yes. Tak silap saya kalau macam tu Google Doc dia bukan submit, dia you kena share folder link drive, so student akan upload kat dalam tu, bukan doc. This is Google Drive tau Puan. Okay, but sebab saya I suppose macam sepatutnya whatever student yang dah submit sepatutnya tak ada missing lah. Saya tak tahu kenapa macam tu. Sepatutnya memang tak ada missing lah.
Tapi saya pun ada juga, waktu saya buat training lepas ada juga orang yang tanya soalan yang memang ada some of drawing kot student submit missing. Tahu tak Saya, macam solve yes. problem? Saya pun tak sure. Kalau saya boleh tambah, kadang-kadang masalah ni sebab dia punya size of files tu. Tapi dia Google Doc je ni. Tak, dia mungkin dia ada limit of submission. Not sure. Okay. But sebenarnya apabila student hand in kan, tadi kan yang ramai-ramai dalam kelas tadi dah hand in kan. You can see the student punya result, you can see the student punya respond individually kat dalam ni. Ataupun you click on the folder, it will go to the folder assignment tu now. And kat sini lah kita track student punya submission if kita nak download dia ataupun kita open one by one through Google Drive. Now kita daripada Google Doc, we go to the Google Drive. Tahu? Okay? Dan if you notice senarai yang mana yang dan setiap satu assignment yang dihantar oleh student dia akan ada nama dia mengikut nama Google account yang dia define lah. Okay? So akan ada nama teruslah ke ujung ni. Okay? Kita tahulah daripada siapa. Dia tak akan ada override dalam berlaku. So rasanya lepas ni Puan ataupun Puan Akila boleh terus minta student submit dekat Google Classroom kot all the assignment instead of bagi link untuk Google Doc ataupun Google Drive. Okey, saya cuba. Terima kasih. Cubalah Puan sebab jangan bagi dia orang upload kat sana, nanti kat sini tak ada efek. Kan? Sebab penting tau, sebab nanti dekat dalam Google Drive, Google Drive, Google account ni kita boleh tengok dia punya student marks tu nanti, kemudian dia easy lah to us bila kita letakkan markah nanti kan. Macam tu. Okay? Alright, so saya pergi balik ke KME. Okay, once kita dah install KME, now saya ambil satu contoh. Jangan risau tau, KME ni kita boleh open the KME. Okay, now dah ada tak ke? Semua dah ada KME kat atas ni So kita klik on KME. Nanti dia akan buka web based punya control panel for KME. Nampak tak? Okay. Ada ke yang ni? Dan dalam ni you boleh merge your file. Dan you can see that trial end in 7 days. Maksudnya dalam 7 hari dia bagi full version of KME. Lepas tu dia dah lock. Tak apalah kan untuk training, kita pakailah sekejap. Okay, nanti dah lock, kita beli. Belilah lah. Okay, so kita go to the file. Okay, how kita nak access? Macam tadi saya kata, apabila student submit dekat dalam ni, dia ada 2 cara. Sama ada you open the student submission directly from KME web base, okay, ataupun kita can, nanti saya tunjuk kat sini saya tunjuk yang ni dulu. We can go to the Google Drive, okay, macam ni yang saya nak tunjuk macam mana daripada KME punya interface, okay, and then kita access the account, okay. Dan kemudian kita boleh cari folder, okay, classroom. Okay, carilah folder classroom. Folder classroom saya. Ni sini. Okay. Ni folder classroom. Dalam folder classroom, tengok tau, kita kan tadi, macam saya ada banyak kelas. Okay, Google Drive and Google Classroom sebenarnya apabila you create assignment, you create kelas, apa yang berlaku, dia integrate sekali dengan Google Drive tau. Kalau dia orang kan Google Member, Google Gang ke, Google Classroom akan create Google Drive. So
So Google Drive akan di-create dalam bentuk folder. So you can see that satu folder, satu kelas. Ni siapa pernah buka Google Drive ke tak tahu pergi mana? Student submit tak tahu pergi mana kelas tu. Tahu So sekarang dah tahu. Kalau masuk ke ni search saja classroom dan kita akan dapat kelas-kelas kita. Macam saya ada banyak kelas tadi kan. So ini kelas yang tadi annotation tool. So saya dah berklik annotation tool. Now saya akan buka assignment. Ingat tak tadi dekat dalam ni? Right? Saya ada letak tajuk assignment 1 kan? Tajuk assignment tadi, assignment 1. So you akan ada folder assignment 1 and you akan nampak submission student you. Okay? Ni macam-macam ni, submission hantar dah ni. Okay, you akan nampak student ni, punya submission. Okay, then you open. Okay. Macam Dr. Wana. Okay, kita open lah Dr. Wana punya. Okay. Right. So now, once you dah open, ini ingat kita berada di dalam I cannot answer the question. Okay. Kita berada di dalam web based punya Kemi tau. Bukan dalam Google. Sekejap lagi saya tunjukkan macam mana Kemi tu berada di dalam, saya akan tunjukkan macam mana dia berada dalam Google Classroom. Okay. So now, this is Kemi punya tool. Okay. Ini sebab trial version now. So kita ada full features kat sini. Okay. Alright. So here in Kemi, apabila dan saya nak tuan faham juga logik di sebalik when you are accessing the file from the sebenarnya we are sharing the same drive sebenarnya. Okay. Kita sebenarnya share drive yang sama dengan student. Jadinya whatever marking dan kita share file yang sama. Student submit file ni, kita open file yang sama. Okay. And student berada dalam drive tersebut juga, dalam Google Classroom tersebut juga. Jadinya student tak boleh access lah the whole folder. Kita as a teacher je boleh access the whole folder. Okay. So tidak ada boleh nampak lah student lain punya submission kan. Okay. Now bila kita buat marking, so ini yang saya nak katakan. Di dalam Kemi dia ada, ini semua web based online terus. Kita marking secara online. So dalam ni kita ada markup, we can add comment. We can, so here contohlah, dia ada text to speech, okay. So kita boleh read the page, for example. I cannot answer the questions. See, boleh dengar tak? Ini text to I speech. cannot answer the questions. Okay, so ini adalah yang mana kita boleh, Kemi sediakan, okay, can read for us, okay. Kemudian you ada markup, okay. This is markup. You boleh mark lah. You just highlight and you can change the color. Okay. Okay. Dan yang ni yang saya kata seronok yang boleh jadikan remote learning ni tau. Iaitu bahagian komen ni. Because saya tak nak fokus kepada cara nak marking assignment ni. Saya nak Kemi ni dijadikan tool untuk remote learning yang menarik. Okay, nota kita upload dalam bentuk PDF, PowerPoint ke apa ke. So kita tak payah dah nak buat screen recording lah kan. Explain and drawing. We can just use Kemi untuk record video lecture kita tau dekat dalam ni. Just as simple as we put the comment. Okay, and then kita letak kat mana kita nak letak comment. Then kita boleh sembang kat sini dan kita record. Nanti student akan nampak video kita ni dalam nota kita. Tu yang best tu. So hopefully lah UiTM boleh beli. So saya di antara nota yang akan ada banyak video dalam nota saya. So kita boleh explain together, video kita ada pada specific komen ataupun point yang kita nak letak. Okay, for example, hello, okay, kita start record. Okay, ni dah start record dah sebenarnya ni. Okay, dan kita klik done. Okay, so nanti kita play. Dan kita boleh sembang kat sini dan kita record. Nanti student akan nampak video kita ni dalam nota kita. Tu yang best tu. Okay, so hopefully lah UiTM boleh beli.
So saya di antara nota yang akan ada banyak video dalam nota saya. So kita boleh explain together video kita ada pada spesifik. Okay, itu contoh kita letak komen menggunakan video. And kita juga boleh letak komen untuk record suara kita. Okay, contoh. Ni apa ni? You buat apa ni? I tak faham lah. Contoh. Okay, then kita boleh play balik. Okay, so ni apa ni? You buat apa ni? I tak faham. So student can play and can listen to kita punya comments audio, in audio mode. Okay, and we can also buat screen capture. Okay, pada video kita. Mana-mana screen capture yang kita nak buat, kita boleh klik. Okay. Right. Okay. Right. Boleh ya? Ini yang best ni. Tapi nanti lepas 7 hari ni tak ada lah. Dah tak ada dah lah free version ni. Okay. Kenapa ni? Okay, saya continue kepada text box. Okay, di sini kita juga boleh add text box, okay, dalam content student ni. Okay, Dr. Wana. Saya nak minta kerjasama Dr. Wana. Dr. Wana ada tak? Dr. Wana boleh tengok tak? Nampak tak saya now? Dr. Wana ada tak? Yes, boleh bebel banyak-banyak and student boleh nampak wajah kita membebel kepada student. So lagilah berkesan, ilmu tu masuk dengan berkesan insyaAllah. Okay, Dr. Wana ada tak ke dalam ni? Doktor, saya tengah edit Kemi yang doktor punya file ni. Doktor boleh nampak tak nampak tak video saya? Boleh nampak terus tak video saya sebab dia auto save tau. Calling for Dr. Wana. Vote for Kemi. Best kan Kemi ni kan? Dekat bahagian tu lah. Saya rasa suka. Sebab Kemi ni boleh jadikan remote learning yang saya nak tu. Jadikan remote learning. Saya boleh platform tu. Kita boleh share through Google, share via, kita boleh share terus dekat email. Kita boleh share dekat dalam Google Classroom terus kan. Dr. Wana ada tak? Tak ada eh? Takut daripada list dah tak ada. Tak ada dah ya Dr. Wana. Wana. Apa yang ada, mana saya nak bagi nampak efek tu, saya nak suruh dia buka dan tengok ada tak saya punya notes tadi. Ada dah ya. Okey, tak apa. Okey, kita lihat ada soalan tak setakat ini? Dr. Wana guna streaming code. Lupalah streaming. Maybe lah code. So Dr. Wana dah panggil. Dr. Wana tak boleh nak respon. Dr. Wana, tak apa. Dr. Wana minta respon dekat dalam Google Classroom. Kita kan ada Google Classroom. Okay. Dr. Wana, I return to you. Okay, sekejap. Okay, now once kita dah add, okay, dan kita cuba untuk save, kita save the file, okay. Then kita boleh, apalah, sebelum tu saya nak pergi ke equation lah. Okay. Equation ni juga selepas 7 hari, ini pada pensyarah yang mengajar maths. Okay, dia ada equation juga. Dan kat sini all the symbol adalah, saya tak tahulah kat simbol-simbol ni semua ada kat dalam ni, boleh draw lah all the symbol kat dalam ni. Okay, yang ini pun akan selepas 7 hari tak ada lah ya, yang ni. So, and drawing. Ni yang orang duk tanya ni, drawing. Okay, of course kena ada stylus pen dan kena boleh marking. Okay, marking. Okay, dan yang ini boleh change lah dia punya thickness. Okay, rasa macam nak pangkas tu tebal sikit. Besar gitu. Okay, right, then ini untuk drawing. Okay, kalau kita nak buat untuk mana-mana lah annotation tool yang tuan-puan nak gunakan, kalau nak buat tujuan marking ni, carilah yang ada drawing punya features supaya mudah kita nak gunakan pen untuk kita buat marking. Then dia juga kita boleh dalam ni juga kita boleh lukis shape. Ini bukan dari segi kita nak ni, kita juga boleh jadikan
Kemi ni kita boleh upload plain text, okay, plain dokumen dan kita jadikan dia whiteboard pun boleh, okay. Kita boleh jadikan whiteboard dan kita record sekali suara dan video kita dalam ni dan kita boleh send to the student. And this one eraser, kalau ni kita nak, dia tak payah undo tau, kita boleh erase sahaja guna eraser. Boleh, okay. Then we can also add image. Image pun sama. It's either you want to get the image from your computer, okay, ataupun contoh saya insert Kemi kat sini, saya tambah gambar dekat dalam submission Dr. Wana ni. Kemudian kita, ataupun you want to access daripada file, daripada drive pun boleh macam ni, okay. Okay, dan kita boleh access, okay. Ni semua nota ni student saya submit ni. Okay, soalannya, soalan saya pun tanya soalan. Kalau student submit dalam JPG pun tak apa, sebab Kemi akan convert kepada PDF automatically. Ini baru saya tunjuk dekat dalam base dalam ni tau. Ini maksudnya kita gunakan Kemi punya web based interface. Belum lagi Google Classroom ya. Okay, signature, you can draw your own signature. Okay, once kita dah makin, kita rasa macam nak upload sign kan. Okay, 10/10. Tak adalah, sepatutnya signature je lah. Cerita. Tak upload. Okay. Okay, so kita insert. Insert lah kat mana-mana kat bawah ni. Okay, so sudah dah dapat dah. Kita punya signature. Okay, once kita dah finish, okay, ada persoalan tak nak tanya saya di bahagian ini? Di bahagian tools kat option kat dalam ni. Saya tengok dekat chat sekejap. Kalau untuk Kemi tu kan Siti, ada yang tanya kalau kita dah marking ataupun kita dah buat annotation, boleh redo tak? Undo ataupun redo? Okay, redo erase lah tadi. Erase kan? Erase. Okay, untuk erase. Kalau, sorry maaf saya nak tanya. Kalau student dapat, dia boleh buang tak kita punya komen tu? Maknanya kita delete. Tak boleh. Sebab kita akan save sekali lagi dalam bentuk PDF. Dia tak boleh edit dah. Dia tak boleh edit dah pun. Okay, terima kasih. So sekejap lagi kita akan save. Okay. Dan lagi satu, kalau kita ada full version now, bila kita buat marking dalam Kemi punya web base ni, interface Kemi ni, kita akan ada satu tool turn in dekat dalam ni. Turn in maksudnya kita boleh return terus ke student daripada Kemi. Tapi yang ini tak ada full trial version, dia tak bagi. So apa yang kita boleh buat adalah kita save. Okay, save. Okay, ataupun you create your own copy. Okay, all changes ataupun dia akan sync dengan cloud lah. Okay. Ataupun kita akan save kita punya own copy to the drive. Okay. So nanti you akan dapat lah, this is the latest one lah. Okay. So kita sebenarnya dalam Kemi ni, sebenarnya drive Kemi tu, maksudnya file yang kita buka ni dia save dalam Kemi punya drive, bukan drive dalam Google Classroom tadi ya. Okay. Ni ada dah. And Dr. Wana terfikir pula. Dr. Wana dah boleh, nampak tak? Lagi satu best tu yang saya kata tu, kita boleh live collaborate terus tau dengan apa yang kita komen ni. Dr. Wana dah, Dr. Wana dah respon kat dalam ni. Hello Dr. Wana, thank you. Jadi betul ni. So, nampak tak kat sini? Menggunakan Kemi ni, they can respond directly. Dr. Wana boleh, they can see the reply. Okay? Alright. So, okay, ada soalan sekejap. Ada soalan. Soalannya dia tanya, cuma bila guna Kemi untuk access assignment student, ada appear authorization notification
please authorize Kemi with Google to allow turning in this Google Classroom assignment. So authorization ini tidak melibatkan private and confidential accessing my UITM Google Drive ke? Mana yang ni? Ah, Okay, saya sedang follow pun cuma saya guna Kemi access macam ada appear authority kami with Google to allow turning in this Google Classroom assignment. Sebab kat sini dia nak nampakkan Kemi tu dekat dalam Google Classroom tu sahaja. so maksud dia kalau kita marking, adakah pelajar akan nampak walaupun kita belum return graded? Ya, akan nampak. Maksud dia sedang marking pun nampak, walaupun kita tak return pun dia dah nampak. Ya, betul. Okay. Sebab ingat kita accessing the same drive. So The same file. So maksud dia masa tengah marking tu student boleh respon lah kan? Dia dah tengok, katakan dia tengok kita marking, dia tengok, ya ni kenapa salah? Dia boleh lah respon at this. Boleh. Ya, macam tadi lah ni saya tengah Wana. nampak ni respon ni. Okay. Okay, Dr. Wana dah respon ni dekat dalam ni. Okay. So nampak Dr. Wana dah dapat dah. Saya tengah buat ni, dia dah dapat dah. Dr. Wana dah cakap saya dapat Puan Siti. Nampak tak? Okay. That's why saya kata saya lebih suka Kemi digunakan for remote learning, not for marking. Kalau nak marking guna Kemi, boleh kita download the whole drive dulu ke komputer kita. Jadinya budak tak boleh nampak. Tahu tak? Kita download drive tu ke komputer kita dan open the file satu-satu. Kemudian pergi dekat sini dan baru kita hand in. Kita return. Letak markah return, letak markah return. Dia sebenarnya Kemi ni bukan extension untuk Google Classroom, dia adalah extension untuk Google Yes, untuk Google. Untuk Google. Tetapi dia integrate dalam Google Classroom. Google Classroom, yes. You can integrate dalam Google Classroom. Tu maksud dia sebab tu kita boleh download dulu apa file yang kita nak marking and then kita mark. Dan lepas tu baru kita masukkan balik. So saya punya idea kalau nak buat final assessment punya marking, saya tak suggest gunakan Kemi. Nanti salahkan saya pula. Sebab saya suggest kita pergi dekat classroom punya drive dan kita download the drive. Download. Dan baru kita buat marking manually. Lepas tu bawa upload balik ke Google Classroom. Sekiranya markah final assessment tu boleh kita boleh kita biasanya final assessment kita tak tunjukkan student kan. Tapi untuk yes, that's why saya kata jangan marking Kemi guna secara online sebab student nampak. So the best is download the whole folder submission, katakanlah final assessment tajuk kan. Download the whole thing ke komputer sendiri, dia akan, don't worry, dia laju je, dia submit because dia zip the file. Submit, extract and kita mark lah offline, secara offline. Boleh ya? Salam Puan. Salam. Maaf ganggu. Maaf menyelit. Tak apa. Jadi nanti kalau kita return balik, katalah turn in back the file, format yang student akan dapat tu adalah PDF termasuk video, recording suara kita dalam tu. Ya. Okey, jadi maknanya kalau dia dapat semua dalam bentuk PDF kan. Jadi maknanya kalau dia nak buat adjustment tu, dia tak boleh lah kacau file tu kan. Puan kena sediakan satu lagi submission baru untuk dia. Oh, I see. Okey, faham. Terima kasih. Sebab kalau dia submit lagi dalam bentuk tu, dia boleh edit. PDF dia tak boleh edit lah. Okey, alright. Ada annotation kita semua dalam tu kan. Okey. Terima kasih. Okay. Lagi satu saya nak share jugalah. My friend dia guna Android tau. Dia tak guna Kemi. Dia just marking guna phone saja. Dia belilah stylus pen harga RM5. Yang tu student tak nampak tau. Dia just marking normal je. Tak ada pakai app apa pun. Just marking je atas handphone tu. Dan tu student tak nampak. Dia dah check banyak kali lah. Saya tak try lah kalau saya bukan Android user. So dia macam student memang tak nampak. So nampak return je nanti. Tak tahu lah kalau yang lain pernah sebab guna. Kalau Android, dia ada apps untuk Kemi tu.
Memang ada apps. Dia AIS ada. Dia Tapi tak link. yang ini dia tak guna pun apa-apa app. It's just direct open dan direct marking je kat dalam tu. Sebab handphone okay. dia dah detect, dia dah detect pen tu kan, dah boleh direct marking je. Yang tu tak ada pun, student tak nampak. I just share my experience lah, my friend's experience. Boleh ya? So nak guna Clammy ni untuk marking ke untuk remote learning? Jeng soalan. Okay. Kalau masa tak tahu function tu pakai untuk marking lah. Bila dah tahu tu definitely go for remote learning. Kan? Cuma ada soalan sekarang ni. After 7 day free trial version tu kan. So function tu cuma limited. Kita masih boleh pakai lagi Clammy. Boleh function tu limited lah. Ya. Kita masih boleh guna yang basic punya, kita masih guna, extension masih ada, dia takkan delete. Masih boleh guna. And even the web base yang ini pun kita boleh guna, kita tak boleh guna comment. Kita tak boleh, comment boleh tau. Yang text base boleh. Yang ni semua the log. Okay. Equation, the log. Okay, yang lain semua boleh pakai. And even if I'm not mistaken, signature pun di log kot. Macam tu. So, macam tu lah. Okay. Untuk Clammy. Okay, now saya nak pergi Clammy di dalam Google Classroom. Boleh? Nak guna untuk marking boleh. Saya ulang lagi sekali, untuk marking final assessment, saya harap tidak menggunakan apa tu, kita jangan guna online marking ya. Download dulu the drive, the folder, kemudian kita buat offline marking. Okay? Alright? Dan tak payah return lah kat student final assessment kan? Okay. Cuma kalau kita return sudah nampak. Sebab lagi satu kita mudah kita extractkan Excel tu kan dekat dalam tu, dan copy masuk dalam erase kan, lagi senang. Tapi tak apalah, kita kena buat online ni, kena buat kerja lebih sikit. So kita boleh download dan ambil markah satu-satu lah, key in dalam Excel sendirilah ya. Okay. Mr. Joseph, ia akan mengambil banyak space dalam Google Drive kan? Space, apa yang masuk. Okay, tak apa, kita dah ada G Suite. UiTM dah ada G Suite. So space kita tak sure lah. Ernie, berapa space kita untuk ni G Suite? Sebenarnya kalau pakai yang UiTM punya email tu, okay, yang kita punya nama username @uitm.edu.my tu, itu pun sih kita ada Google Drive tu unlimited sebenarnya tu. Dia dah apa pakai account ni saya pakai pen yang digunakan untuk marking dalam Android, apa nama dia Puan Siti, Puan Hazmiza ke Dr. Hazmiza, untuk pen tu kawan saya tu dia beli RM5 je. Nama kawan saya tu Puan Irene. So dia beli RM5 dekat kedai ustaz dekat Shahlam. Stylus untuk pen. Mobile lah. Stylus untuk mobile phone lah. Janji dia boleh Android. Dia tengok iOS dia compatible dengan Android ataupun iOS. Tapi iOS mahal sikit lah. Good. Because I'm using tablet. Jadi tablet memang ada stylus pen dia. Okay, ada yang mention semalam Dr. Zainuddin dah bagi tahu yang UiTM punya space tu is 5 tera. Oh, wow. Individual? Yes, account. Individual. Okay, Mr. Joseph, 5 terabyte untuk banyak tu. Tapi saya kan sebelum UiTM, saya guna UiTM Gmail tu, saya guna my personal account. I've been using this for 2 years. The past 2 years, still lagi banyak lagi student upload. It depends lah. Ada yang upload video kan. Boleh lah letak student zip kan. Tapi don't worry, Google kot dia ada compression teknik dia sendiri. Betul tak Ernie? Ya. Dan compress every single file yang student submit and kita submit. InsyaAllah. Okay? Don't worry. Okay. Siti ada lagi ke nak sambung? Ada lagi sikit. Saya nak pergi. Dah habis masa. Saya nak announce sikit. Okay. Selepas Puan Siti Rozana habiskan dia punya presentation ni, okay, sementara dalam sesi soal jawab lepas ni, kita akan bagi link untuk attendance. Okay, so please stay.
Right, kita akan bagi selepas Puan Siti habis bagi dia punya taklimat, okay, baru kita akan bagi attendance untuk link. Begitu juga untuk yang live streaming, kita akan paparkan QR code untuk attendance. Okay, so please stay. Right. Okay, Puan Siti. Okay. Sambung. Alright. Okay, now saya nak tunjukkan kita ada lagi lebih kurang 25 minit. InsyaAllah sekejap je. Okay, saya nak pergi ke satu lagi Kemi di dalam Google Classroom. Tadi kita buka Kemi di dalam Kemi control panel ya. Dalam dia punya apa tu, site ataupun dia punya interface dia. Now we go to macam mana bila you dah install Kemi nanti, dan apabila you open student ni, okay, you can open ni, macam ni saya akan open individually. Okay, saya akan open yang salah satu. Saya tak gunakan Kemi ya, saya open directly daripada Google Classroom. Okay. Okay, now. Okay. Mana ni? Alamak, Kemi tak boleh detect pula kat sini. Ini sepatutnya dia boleh detect. Okay. Ni saya buka yang satu lagi lah. Okay, yang ini Kemi ni, yang ini saya sepatutnya kalau dah ada install Kemi, kita buka aja dia akan convert. Kan tadi saya ada tunjuk convert the file kan. Okay. Convert the file. Dia akan auto convert, you boleh just klik OK sahaja sebab yang ini memang dalam PDF. Okay, so nanti kan. Okay, grade with Kemi. Nanti kita akan dapat grade with Kemi kat sini. Okay. Tapi grade with Kemi ni sebab ada yang kalau full version dia ada turn in tu. Kita boleh turn in terus daripada Kemi. Okay. Right. Okay, ni. Yang Cik Ahmad Syariman tadi dia hantar dalam bentuk, memang dalam bentuk image ya. Okay, so bila bentuk image dia akan automatically dia akan convert kepada PDF. Ke memang hantar PDF. Okay, dia akan convert dalam bentuk PDF. Okay, dan di sini so kita boleh nampak Siti dan juga SR kan, ni saya collaborator. Okay, yang ni Encik Ahmad Syariman ni. Okay, tengah collaborate secara online. Now I opening dia punya ni. So kat sini kita boleh buat marking. Okay, kita boleh drawing. Okay. Kita boleh directly dalam ni lah. Okay. Okay. So kita boleh marking. Dan once kita dah marking, okay, kita boleh save kan the file. Ni memang auto save kan. Okay. Dan kita boleh return to the student. Klik return dan kita letaklah grade dia. Okay. 20/30 and we can also add. Okay. Good. Boleh also add private comment and send it. Okay. Dan kita boleh hantar juga. Kalau kita pilih, dia ada Kemi. Satu dia akan open using Kemi dalam Google Classroom. Kalau kita nak open dia gunakan web base macam ni, maksudnya go to the Kemi punya software tadi, you can klik dekat sini lah. Kita klik dekat sini. Yang ini dia akan open in Kemi. Ya, bukan dalam Google Classroom. Okay. Ataupun cara yang kedua, pergi dekat Kemi dan open daripada drive yang tadi saya tunjuk. Okay. Kalau nak yang individual you access daripada Google Classroom, you akan boleh juga buka daripada Kemi menggunakan Kemi. Ni Kemi punya site. Okay, yang saya tengah access ni dekat dalam Google Classroom. Nak supaya tak confuse saya nak faham. So sekarang ni saya akan return.
kepada so kita boleh nampak collaborator saya dan juga Cik Ahmad Syariman ni, okay, dan saya return. Okay, so sudah gunakan and dia akan return. Okay. Tapi itulah waktu kita buat marking tu memang student nampak lah, okay. Dan student dalam Google Assignment 1 kita akan nampak lah. Okay. Yang satu tu kita dah return. Okay. Mana tadi? Dah tak ada. Ya. So itu Kemi di dalam Google Classroom. Okay. Alright, now go back to, okay. There are free online annotation yang lain iaitu PDFscape dan ataupun Scribble. So PDFscape ni selain pada Kemi tapi tak boleh integrate lah ya. Dia tak boleh integrate dengan maksudnya dia tak ada integration dengan Google Classroom. Tapi kita boleh gunakan dia pergi ke pdfscape.com, tapi yang ini kena upload individually lah. Okay, kalau kita nak buat online, nak marking online lah. So kita kena upload the PDF secara individual, choose file dan upload. Okay, contoh lah. Sekejap. Okay, upload. Tapi ni ambil masa lah kan. Lebih baik kita install dekat ni. Yang inilah. Okay, sama jugalah cara dia. Tetapi tak ada integration dengan Google Classroom. So sama juga kita boleh marking. Okay. Yang ni free. Okay, free. Dan dia juga ada software, saya tak silap saya kita boleh install kat PC untuk gunakan. Ini another option lah selain secara offline marking, selain daripada kita gunakan PDF annotator. PDF annotator tu sebab dia letakkan ni kan. So macam tu lah, lebih dia ada juga annotate. So kita boleh highlight, okay. Dan kita boleh insert stick note juga boleh ada kat dalam ni, tapi stick note dia nota je lah, dia tak macam Kemi tu lagi best, okay? Dia nota macam tu je lah, okay? Dia hanya text based sahajalah, okay? So when user clicks ni keluar notes macam tu, okay? Dan lagi satu saya nak share adalah Scribble, okay? Ini juga adalah PDF. Scribble ni again is an online punya PDF annotator, tapi kita boleh kena upload individually. Contoh saya dah upload ini satu, kita open. So dia ada library. Scribble ni ada library, kita boleh upload dan nak open baru open. Macam tu. Okay. Dan kalau yang Scribble ni dia lagi ni lah, tak ada macam dia boleh read the text. Supercla. Kat mana kita highlight dia boleh read kan. Public class hourly paid extends employee int hour. Okay. Double rate. Public hourly paid. Super. Hour equals So 0. dia akan bacakan Rate. semua kat kita kalau kita malah baca, kita just dengar sahaja. Okay, dan samalah ada juga untuk kita nak highlight. Okay. Okay. Untuk kita nak highlightkan dia pun ada juga. Dan kita juga boleh add comment. Okay. Dan kita sama juga, dia boleh collaborate juga. Kita boleh invite collaborator untuk join and do the discussion on the document ini pun boleh. So ini salah satu option iaitu Scribble. Okay, ada apa soalan? Saya pergi pada soalan. Okay, sebelum tu. Okay, wow, 227. Okay, sebelum tu kotlah saya nak jugalah yang siapa yang boleh share lagi satu yang ini. Boleh tak join yang ini lagi satu, nyatakan annotation tool yang pernah digunakan. Boleh share kan yang ni, annotation tool yang pernah digunakan, tuan-puan pernah gunakan sebelum ni, ada tak?
bolehlah masukkan Mentimeter sama juga kod 2771. Bolehlah sambil-sambil kita jawab soalan tu, jawab yang ni. Share sikit, so boleh share dengan kawan-kawan. 277119. Ada lagi ke lepas ni, Steve? Habis, tak ada apa dah. Habis. Kita dah tamat. Okay. Saya tunggu kepada soalan. Okay, right. Okay, sementara menjawab survey daripada Puan Siti, okay, menggunakan Mentimeter. Yang live streaming juga boleh mengemukakan persoalan menggunakan QR code, okay, ataupun link https tinyurl.com/odl series. Okay, ODL series. Okay. Okay, dan sekarang kita akan paparkan QR code untuk link attendance, okay, dan juga bagi yang berada dalam group ni kita akan sharekan link untuk attendance pada chat room. Okay, Lina tolong share link attendance. Terima kasih. Kalau ada apa soalan lagi boleh tanya soalan dekat chat. Sama-sama isi attendance. Saya kat cara install Kemi dalam Google Classroom tu selepas extension apa. Okey, saya ulang balik, ada soalan ni. Puan Erni, cara nak install Kemi dalam Google Classroom. Saya ulang balik ya. Okey Puan. Boleh. Okey Puan, Puan Smiza, pergi dekat 3 dot ni. Okey, 3 dot kat atas ni. Okey. And then nampak tak ni? Okay, kemudian pergi pada more tools, pergi kepada extension Puan. Tak nampak skrin. Ina present. Okay. Saya present. Saya resume my present. Okay. Okay. Nampak dah Puan Smiza? Nampak Okay. Okay, now you 3 dots. Okay, dah Belum. Okay, on the 3 dots ni, go to more tools and then go to extension. Belum. Nampak dah ke? Okay, and Okay, go dah, to dah. extension. Okay. Dah nampak dah Go slide. to extension. Kemudian, kat sini. Rasanya Puan Hasmiza lost dekat sini. Dekat extension ni, klik extension ni. Pergi bawah sekali. Ada tu, Open Chrome Web Store. Di bawah sekali kan, Puan klik dan Puan search Kemi. Okay, enter. Okay, dan nanti Puan akan dapat list dia kat sini. Ni, Puan akan dapat yang ini. Kemudian Puan ada satu button, saya sebab dah install, ada satu button add to Chrome. Just klik je add to Chrome tu. Nanti Puan akan dapat Kemi tu dekat atas ni. Boleh ya? Boleh ke? Okay. Dapat ya Puan Hasmiza? Boleh ya? Wow, banyak ni yang share. Nyata macam tu yang pernah digunakan. Tengok ramai dah. Sebenarnya kita ni, pensyarah ni semua terror-terror. Banyak dah annotation tu pakai Padlet. Tak pernah guna PDF extra di Android. Okay, tak apa. Site Google tak pernah. Jamboard. Yes, Jamboard ni salah satu yang best juga. Okay. Dia adalah live board. Okay, macam whiteboard lah. Okay. Posit. Okay, tak pernah guna. Tak. Zodo. Tak ada. Kemi. Baru Kemi. Ramai yang Kemi besar tu, nampaknya ramai yang dah guna Kemi. InsyaAllah bagi yang tak pernah guna Kemi, hopefully training ini amat memberi manfaat pada semua. Keep sharing. Okay, bagi tahu apa lagi annotation tu yang pernah digunakan. Okay, insyaAllah kita boleh share kat sini. Yang lain-lain boleh try guna. Acrobat Reader, Acrobat Professional tu boleh kan? Tu ada. Google Chrome extension pun ada banyak.
Ada banyak Siti juga. minta 5 minit nak display QR code untuk attendance. Okey, boleh. Okay, Lina tolong. Okay, untuk kalau kata yang live streaming, okay, kalau tak dapat scan, okay, boleh isikan attendance anda di https://bit.ly/Google Classroom_ODL. bit.ly/Google Classroom_ODL. Okey. Saya ucapkan terima kasih semua pada yang join training pada hari ini. Semoga apa yang share ini memberi manfaat pada semua. Dan insyaAllah kita boleh mungkin kita boleh perbaiki lagi ODL kita untuk coming semester nanti insyaAllah. Okay, saya juga ingin Sekejap, Siti satu lagi. ada apa? Ada soalan ni, dia ada selain Chrome, adakah Safari boleh add on extension kami? Safari? Boleh. Tak boleh. Safari. Sebab ini Browser lain. Sebab ini untuk Chrome je kan? Google Chrome punya extension. Extension, okay. Right, ada soalan. Okay. Right, saya nak tengok soalan lagi. Sebab yang ini dalam GC, itulah. Tak puas, kejap sangat ni. Nak kena buat 3 jam lepas ni. tak apa, insyaAllah kita akan buat insyaAllah. Adalah soalan apa Ada soalan lagi dalam GC boleh tak kita buat ada lagi itulah. Okay. Dalam GC boleh tak kita buat common test melibatkan banyak kelas dan pensyarah yang mana ramai pensyarah boleh terlibat untuk marking. Okey Puan, alah ni Kak Akmal ni. Dah saja je tanya sini. Kak Akmal. Padahal selalu je WhatsApp. Okey Kak Akmal, boleh kalau nak buat common test kat dalam ni. Nanti student akan reply kat dalam tu. Tapi cara nak marking tu as I said, jangan online marking lah guna Kemi ni. Student nampak. Boleh. Kita nak setkan online tu boleh. Okay, so advice saya bila nak marking tu offline, download ke the whole folder yang submission tu. Kita terpaksalah manually ataupun secara offline marking. Macam tu. Okay. Okay, itu yang last soalan lah. Okay. Thank you semua hadir pada ni. Okay. Apa-apa boleh WhatsApp Siti ya. Nombor handphone Siti 019-5566-783. Macam artis dia bagi nombor phone. InsyaAllah Siti boleh respon. Siti memang jadi technical support pun dalam ODL ni. Siti suka membantu. InsyaAllah kita sama-sama bantu ya. Okay. InsyaAllah. Okay, dah. Ulang balik nombor handphone Siti. Kan? 019-5566-783. Siti. Tak tulis lagi dekat chat. Boleh message Siti anytime. Kalau Siti boleh jawab, kita bantu, okay? Okay, Puan Hati. Okay, Alhamdulillah. Okay, terima kasih banyak ucapkan pada Puan Siti Rozana daripada UiTM Tapa atas sesi yang sangat orang kata apa santai tetapi informatif. Okay, orang kata apa, itulah bila dah minta sampai 3 jam, 4 jam lah tu, kita akan tengoklah macam mana, okay. So kalau kata perlukan lagi Puan Siti kita bagi webinar series ni, sila cadangkan dalam borang attendance. Dalam borang attendance tu ada untuk suggestion, okay. Kalau kata banyak permintaan, kita akan buat lagi, okay. Right, okay, so boleh Pak Yardi anytime insyaAllah. Alhamdulillah, okey. Jadinya ada soalan yang tanya, okey, sama ada suggested yang mana. So apa yang ODL, CGODL, okey, ataupun CIDL buat sekarang ni, minggu ni kita memberi option, okey, kepada pensyarah. Jadi kita tak bagi apa-apa suggestion. So tengok yang mana rasa bersesuaian dengan keperluan, okey, boleh guna. Okey. So kita serve yang terbaik, kita bagi yang terbaik. Okay, tapi kesesuaian sendiri.
mengikut kesesuaian kos, mengikut kesesuaian capacity dan limitation masing-masing. Dan saya juga, I would like to advise juga before we start our ODL, kita survey dulu student punya readiness. Internet dia okey ke? Ya, saya punya advice lah. Kita jangan terus, saya nak buat Google Meet. Saya rasa synchronous meeting is good to my student. No, ini bukan platform masa untuk kita nak share, kita nak tunjukkan kita bagus dalam teknologi. No. Whatever it is, the student come first. Maksudnya, kita kena tengok capability student kita dahulu. Okay? Cik Siti pun pakai WhatsApp je. WhatsApp, lepas tu Siti record suara Siti bebel-bebel kan. Dia orang kalau bangun lewat pun terus terjaga dengan suara nyaring I. Okay. Okay, macam dah. Right, so Siti dah bagi option untuk online marking. Okay, so kalau kata besok pula, kita akan ada sesi untuk offline marking pula, offline annotation tools. Okay, right. So, so kita dah bagi banyak option. Kalau ada yang tanya sama ada nak pilih Microsoft Teams ataupun Google Classroom, okay, itu option. Macam kata Puan Siti kata, ikut keperluan, ikut capacity dan capability student dan juga pensyarah. Okay, kita bagi option. Cik Jamil terhibur sangat. Okay, Cik Jamil. Kalau kata join dengan Puan Siti memang fun sangat kelas dia. So lepas ni pula ILD punya session. Okay, right. Okay, jadi so besok insyaAllah pada esok hari Rabu, okay, 8 hari bulan 7 kita akan ada lagi satu sesi annotation in Microsoft Office dan juga and Acrobat Reader. Okay, right, annotation tools in Microsoft Office and in Acrobat Reader by speaker dia Puan Noridah binti Abu Bakar. So kita akan tengok ini more on the offline marking. Okay, right. So masa yang sama tapi esok 8 hari bulan Julai, okay, hari Rabu 2.30 hingga 4.30 petang. Okay, right. So sekali lagi saya maklumkan, okay, link untuk video dan juga slides, okay, kita akan email kepada email address yang disertakan dalam borang kehadiran. Okay, right. Kita akan bagi link video dan juga slide, okay, berdasarkan email address yang disertakan dalam borang kehadiran. Okay, right. Sebab kita nak generate video ni dulu. Okay. Right, so sehingga itu kita tutup dulu majlis kita dengan tasbih kifarah dan suratul As. Terima kasih semua, terima kasih. Terima kasih semua, terima kasih Puan Siti, jumpa lagi nanti. Thank you Puan Ani, thank you semua. Assalamualaikum, salam sejahtera semua. Waalaikumsalam. Bye. Saya live ya.